Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sambung pengajian kita dari kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga, muka surat 322. Kita masih lagi dalam tajuk kelebihan bersedekah di dalam Islam. Dalam hidup ini kita memerlukan harta. Perlunya kita kepada harta itu bukan kerana harta itu, tetapi kita perlu kepada harta itu untuk menjadi wasilah, menjadi alat untuk memudahkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Maka harta apabila berada pada seseorang, maka diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perlunya kita mempergunakan harta itu supaya kita mendapat kebaikan dunia dan di akhirat. Antaranya, jangan kita gunakan harta pada tempat-tempat yang diharamkan. Pasti kita akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Diperintahkan kita menggunakan harta itu pada perkara-perkara yang mubah, yang harus. Apatah lagi perkara yang wajib, antaranya mengeluarkan zakat apabila cukup syarat-syaratnya. Begitu juga menggunakan harta itu pada perkara-perkara sunat, antaranya sedekah-sedekah ataupun wakaf dan sebagainya. Maka apabila seseorang ini menggunakan harta untuk bersedekah, untuk mencari pahala di sisi Allah, maka sedekah yang kita beri walaupun sedikit diberi ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting harta tu, untuk kita gunakan harta itu sebagai alat untuk mendapat keredaan Allah, kasih sayang Allah. Tapi ganjaran pahala yang banyak itu diberi sekiranya harta yang kita sedekahkan itu harta yang halal. Yang kita cerita sebelum ni, hadis yang macam-macam hadis ni, yang cerita pahala bukan main banyak, pahala banyak bagi orang yang sedekah ni, syaratnya harta itu kita perolehi dengan cara yang benar, cara yang halal. Tapi kalau harta itu kita perolehi dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara rasuah, dengan cara ambil harta orang, kemudian kita sedekah, maka sedekah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu daripada awal-awal dulu saya beritahu, kalau kita nak berjaya ni tuan-tuan, harta yang kita perolehi ni pastikan harta itu halal. Kerana dia akan berjangkit dengan amalan seterusnya. Kalau harta yang kita perolehi ni halal,
kita buat ibadat, guna harta tu, ibadat diterima. Kita guna harta yang halal itu, beri sedekah, bantu orang, Allah terima sedekah tu, bagi ganjaran pahala yang banyak. Tapi kalau harta yang kita perolehi ni haram, hak orang kita ambil, maka kita buat apa pun kebaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Pasal tu hari ni tajuk dia ialah bersedekah dengan harta benda yang haram. Macam mana bersedekah dengan harta benda yang haram? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah seseorang melainkan yang diberikan dari harta bendanya yang halal. Kalau halal, Allah terima. Antara hadis yang menunjukkan demikian ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malus salihat ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat tu nun bari atas, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Allah tidak menerima melainkan benda-benda yang baik lagi halal. Allah ni Maha Suci daripada kekurangan, dan Allah hanya terima benda yang baik lagi halal. Dan sesungguhnya Allah telah perintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada rasul-rasulnya. Seperti mana Allah perintahkan kepada rasul, begitu juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa dia yang Allah perintahkan pada rasul? Dalam ayat Al-Quran surah Mu'minun, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal. Makan benda yang baik lagi halal, dan kerjakanlah amal-amal yang saleh. Sesungguhnya aku amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ini kepada siapa? Kepada rasul-rasul. Makan benda yang baik-baik dan halal, kerjakan perkara-perkara yang saleh, kan? Kemudian ayat seterusnya pula dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman. Ini beriman, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal yang telah kami kurniakan kepada kamu. Itu tadi, seperti mana Allah perintahkan kepada rasul makan benda yang baik halal, begitu juga Allah perintahkan kepada orang yang beriman makan benda-benda yang baik lagi halal. Okey, ini hadisnya ada dekat hadis 40 kan. Tuan-tuan pun ada ustaz mengajar di 40 dah tahu dah ni, tak payah syarah banyak-banyak dah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cerita panjang ni. Ada orang yang pergi berlayar bermusafir dengan mengambil masa yang lama di dalam perjalanannya untuk mengerjakan kebajikan. Seperti kata nota kaki itu, seperti melaksanakan haji, ziarah ke tempat-tempat yang suci, menghubungi silaturrahim, kerabat, sahabat handai dan macam-macam lah. Dia ni bersusah payah melakukan musafir berjalan. Dulu berjalan susah, musafir susah dengan panas, dengan teruk. Tak? Dia buat kerja tu lah, nak pergi ibadat ke apa ke. Dan kerana lamanya beliau ni di dalam perjalanan, orang ni kelihatanlah rambutnya kusut masai dan badannya berdebu. Berat sangat, hebat sangat dia buat kerja tu, amalan dia tu. Sanggup dia jalan jauh
semata-mata nak buat kebaikan. Maka rambut pun kusut masai, badan pun berdebu. Semasa terdesak, ia menadahkan kedua tangannya sambil berdoa dan merayu. Kemudian dalam perjalanan tu, dalam suatu waktu tu dia pun minta doa. Dia minta doa. Kan? Apa kata dia? Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia minta ni. Kemudian Nabi kata apa? Sedangkan makanannya dari benda-benda yang haram, minumannya dari benda-benda yang haram, pakaiannya dari benda-benda yang haram, malah bahan-bahan hidupnya berteraskan benda-benda yang haram. Maka bagaimanakah doa dan rayuannya boleh dikabulkan Allah kalau ia berkeadaan demikian? Ini nak cerita dia, rugi ni kalau makan benda yang haram. Selalu orang ambil harta ni pasal apa? Untuk makan lah. Maka dia sebut makanan, minuman, pakaian. Bila ada benda yang haram, doa tak diterima. Sedangkan doa tu senjata orang mukmin. Kat mana-mana kita pergi, kita boleh bawa doa. Senjata belum tentu kita boleh bawa. Tak? Nak masuk kapal terbang, ada orang cek, boleh masuk bawa senjata? Tak boleh. Tapi doa ni mana-mana boleh bawa. Untungnya orang yang makan benda yang halal, doanya mustajab. Lepas tu pentingnya kita pastikan harta makan minum, harta kita ini perkara yang halal, perkara yang halal. Sedekah yang diberikan dari harta yang halal. Tadi nak cerita doa tak diterima. Doa itu ibadat. Doa tu ibadat. Doa ibadat. Sedekah tu pun ibadat, sebab kita nak pahala. Tapi seperti mana doa tu tak diterima kerana makan benda yang haram, pakaian yang haram, begitu jugalah ibadat sedekah juga tidak diterima kerana hasilnya daripada punca yang haram. Gitu. Sedekah yang diberikan dari harta yang halal, walau yang sedikit sekalipun, dia harta halal, tapi kita beri sedekah, walaupun sedikit yang kita keluarkan, bukan sahaja akan diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya, bahkan akan dikembangkannya dan diberkatinya sehingga menjadi sebesar bukit. Ini kelebihan pahala sedekah daripada benda yang halal, punca yang halal. Walaupun kita keluar sikit itu dia tidak kekal begitu. Dia berkembang, membiak. Itu harta yang halal. Antara hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري. Dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah dengan sekecil-kecil saiz ke, atau bersamaan harganya dengan harga sebiji buah kurma, maknanya walaupun orang ni sedekah sebesar biji kurma ataupun senilai dengan biji kurma. Sebiji kurma apa sangat? Sama ada sebesar biji kurma ataupun senilai dengan sebiji kurma, dia sedekah. Dan sudah tentu Allah tidak menerima dia sedekah sebanyak itu dari harta yang halal. Dia sedekah sebesar kurma atau senilai sebiji kurma dari harta yang halal, dan Allah tidak menerima melainkan benda-benda yang baik lagi halal. Sedekah yang kita bagi ini, sedekah yang demikian keadaannya daripada harta yang halal itu, Allah menerimanya dengan sebaik-baiknya serta diberkatinya untuk kebaikan tuan punya sedekah itu. Pertama, Allah terima sedekah tu, kemudian Allah berkati sedekah tu. Kemudian apa lagi?
sebagaimana diberkati, sebagaimana salah seorang dari kamu membela anak binatang ternaknya dengan sebaik-baiknya sehingga sedekah itu berkembang dan menjadi sebesar bukit. Orang pelihara kambing tak? Kambing tu kan masa umur dia sebulan sampai bila-bila pun sebulan je ke? Tak besar-besar ke? Besar lah, makin lama makin besar, makin besar. Kemudian pula boleh beranak pula lagi, beranak kan. Macam itulah sedekah daripada harta yang halal. Dia berkembang sehinggalah dia menjadi sebesar bukit. Itu sebesar bukit. Tapi benda ni tak nampak lah, tak nampak lah sekarang tak. Tak nampak sekarang. Tapi lepas tu bila orang tahu kelebihan ni sedekah ni, walaupun orang tu dah sedekah kan, dah sedekah banyak, tapi dia kata kenapalah tak tambah lagi. Kata kalau lah tahu macam ni punya besar ganjaran, kenapalah tak tambah lagi. Orang yang jarang sedekah pula dia kata aduh sayangnya, dulu boleh sedekah tapi tak sedekah, dulu boleh guna harta ni untuk mencari rahmat Allah, keredaan Allah, kita tak guna harta ni, menyesal. Ini kelebihan yang Allah beri, bukan semua orang dapat. Tapi sedekah ni tak kira lah harta kita banyak mana sekalipun, maka dia suruh kita sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Baik, dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakul lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Rawah Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa mengumpulkan harta dari benda-benda yang haram, kemudian ia bersedekah dengan harta tersebut. Kan ada orang dia kata tak apa, kita main nombor ekor, dah dapat nombor ekor nanti kita panggil lah orang surau buat doa selamat pasal menang. Jadi kita bagi makan dapat pahala. Dia kata ada orang ambil harta orang, tipu harta orang, dia milik, kemudian dia buat kebaikan, kebajikan, dia buat ni, buat tu, macam-macam kebaikan dia buat. Macam inilah, dia mengumpulkan harta dari benda-benda yang haram, kemudian ia bersedekah dengan harta yang haram itu. Tiada pahala baginya pada harta yang disedekahkan itu. Tiada pahala. Penat je, tak ada apa faedah apa, pasal harta tu haram. Dan dosa mengumpulkan harta yang haram itu, dialah yang menanggungnya. Dia kumpul harta daripada benda yang haram, maka dia berdosa. Dia berdosa. Lepas tu jaga baik-baik tuan-tuan, jangan kita dalam harta kita ni ada hak orang lain. Ada beza sangat dah. Harta halal, sedekah walaupun sikit diberkati, makin lama makin berkembang sampai jadi bukit. Tapi harta haram, walaupun dia sedekah sebesar bukit sekalipun, tak diterima. Kan rugi. Rugi sangat itu. Tak diterima walaupun sebesar bukit harta dia bagi. Dalam hadis yang seterusnya, an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'b bin Ujrah, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suhtin an-naru awla bih. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ni panjang lagi tak? Dari Sayyiduna Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan daku. Ini Nabi ingatkan kepada Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an. Apa katanya? Kata Nabi, wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk syurga daging dan darah seseorang yang tumbuh dari benda-benda yang haram. Nabi cakap,
Tidak akan masuk syurga daging dan darah seseorang yang tumbuh dari benda-benda yang haram. Kerana yang demikian, neraka lebih berhak menjadikannya bahan bakarnya. Maknanya kalau dalam tubuh badan ni ada daging, darah yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka dia masuk syurga ke? Tak masuk. Dia kena humban dalam neraka dulu. Sebab benda haram, daging haram, darah daripada hasil yang haram tak masuk syurga, tak masuk. Habis tempat mana? Tempatnya dalam neraka dulu. Dia azab sampai habis dulu dosa tu pasal benda yang haram, diazab, kemudian barulah kalau ni orang yang beriman, akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Bukan langsung tak masuk. Orang beriman dia tetap akan masuk syurga. Syarat dia apa? Syaratnya dia hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, tidak mensyirikkan Allah. Orang ini tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau dia melakukan benda-benda yang haram, benda-benda maksiat, terserah kepada keadilan Allah untuk mengampunkannya ataupun untuk mengazab orang tersebut. Mengazab orang tersebut. Dah habis azab, maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Balasan orang yang memberi hutang. Habis dah. Itulah pentingnya harta yang halal. Sekarang ni antara kelebihan pula, termasuklah dalam pahala-pahala yang banyak ni yang berkaitan dengan harta ni, ialah memberi hutang. Memberi hutang. Tapi orang malas nak bagi hutang tak? Bagi hutang mudah, nak dapat balik tu susah. Tapi banyak pahala dia. Orang yang memberi hutang ni pahalanya banyak. Tengok Islam menggalakkan orang-orang yang mampu membantu orang yang memerlukan bantuan. Di antaranya ialah memberi hutang, sama ada dengan wang atau dengan harta benda kepada orang yang memerlukannya. Jadi kalau harta ni, kita ada harta, kita bagi pada orang. Bagi pada orang, bagi saja, dia pun terima. Maka yang itu sedekahlah kan, ataupun hadiah, kita bagi je pada orang. Tapi kalau kita kata kita bagi pada orang, yang ni saya bagi, nanti kamu pulang balik, itu panggil apa? Hutang lah. Tak, orang Melayu cakap pinjam lah kan. Ni duit, ada orang nak pinjam duit, nak duit. Ada orang minta duit, ada duit ke, ada duit, kita mau bagi. Itu sedekah lah tak? Sedekah, pasal kita tak ada janji apa-apa dengan dia. Tapi ada orang, dia kata dia nak pinjam duit. Kalau kita bagi, nanti dia pulang balik. Itu maknanya kita memberi hutang. Memberi hutang, sama ada wang ringgit ataupun harta. Sebaliknya, orang yang berhutang pula, ini kelebihan orang yang ada harta. Orang yang ada harta, kalau mampu beri hutang, berilah hutang. Kalau mampu bantu orang, bantu orang. Sebaliknya, orang yang berhutang pula, orang yang minta hutang ni pula, diingatkan supaya mereka menghormati hak orang lain, iaitu hak pemberi hutang yang telah berbudi menolong mereka, dan hendaklah mereka membayarnya. Adapun orang yang terima hutang ni, kamu kena ingat budi orang dah bantu kamu, maka kamu mesti bayar hutang. Mesti bayar hutang. Walaupun orang tu tak tuntut, wajib bayar hutang. Hutang ni jangan ada. Seperti mana jangan ambil benda yang haram macam tadi tu, macam tu juga jangan kita ada hutang yang tak dibayar. Jangan. Itu semua kes-kes berat nanti di akhirat nanti. Kalau ada dia tak minta pun ustaz, dia pun tak ada, diam tengok biasa je, jumpa saya pun diam dia tak tanya pun. Memang sekarang tak tanya. Dia tak tanya. Kita nak tahu dia dah halalkan ke tidak ke, pergi tanya balik dengan orang tu. Hutang tu macam mana, kamu halalkan ke?
Jangan asyik halalkan je, bayarlah. Kan? Ada orang kan dia kata, saya hutang dengan dia Ustaz, tapi saya tengok dia diam je, senyap je, maka dia pun tak bayar. Oh jangan. Akhirat nanti orang akan tuntut. Bila akhirat dituntut, masa tu kita akan jadi rugi, kerana kena bayar dengan pahala. Duit dah tak pakai dah, duit dah tak laku dah. Padahal akhirat pahala yang paling penting, tiba-tiba kena bagi dengan orang, kena bayar hutang. Ini rugi. Baik. Malah ditegaskan dalam sebuah hadis, maksudnya roh, iaitu roh orang mati yang beriman bergantung di awang-awang dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya itu dibayar oleh warisnya atau oleh orang lain. Sampai macam tu. Bahaya hutang ini. Jangan mudah-mudah hutang. Tapi kalau kita memang memerlukan bantuan, tak ada dah cara lain, terpaksa nak hutang, dibenarkan hutang. Tapi jangan kita berhutang kerana nak memperbanyakkan harta semata-mata, kerana nak ikut nafsu kita pun hutang. Ini dicela. Boleh faham saya cakap? Hutang dibenarkan kalau kita memang tak ada dah cara lain, melainkan perlu mengambil hutang untuk meneruskan keperluan yang penting ini. Bukan kerana nak bermewah-mewah, bukan kerana nak mengikut nafsu, bukan. Yang itu dibenarkan. Tapi dilarang, tidak baik kalau kita ambil hutang semata-mata nak memuaskan hawa nafsu. Itu tidak bagus. Pasal dia berat hutang ni. Hutang ni berat. Nilai budi baik orang yang memberi hutang diterangkan dalam hadis berikut. Ini tentang orang yang memberi hutang. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu qardin sadaqatun. Dari Sayyiduna Abu Umamah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap pinjaman, iaitu hutang ni, mendapat pahala sedekah yang besar. Hutang ni dia dapat pahala sedekah. Pahala dia pula berpanjangan pula tu. Berapa lama orang tu hutang? Berapa lama orang tu hutang? Selama tu dapat pahala. Sedekah ni kita bagi dapatlah pahala. Habis. Tapi hutang ni kita bagi, kita perlu pada harta tu balik. Kita harap pada harta tu balik. Selama mana harta tu tak sampai lagi pada kita, kita dapat pahala. Jadi hutang itu mendapat pahala sedekah yang besar. Maknanya mendapat pahala sedekah yang besar. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratan illa kana ka sadaqatiha marrataini. Tengok ni, kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana-mana orang Islam memberi hutang kepada seseorang Islam yang lain, sekali saja diberi hutang, sekali saja, melainkan orang tersebut akan mendapat pahala seperti ia sedekahkan hutang itu 2 kali. Pahala dia jadi 2 kali. Ini kelebihan beri hutang, melainkan ia akan mendapat pahala seperti ia sedekahkan hutang itu 2 kali. Padahal dia bagi sekali ya hutang tu tak, tapi dia dapat gandaan pahala 2 kali. Ini kelebihan hutang ni. Malah pahalanya lebih besar lagi dalam hadis lain. Tadi 2 kali dibagi hutang. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi ashri amsalha wal qardu bi 18. Rawahu Ibnu
Majah wal Baihaqi. Dari Sayyiduna Anas radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada malam aku dibawa Isra' dan Mi'raj, kata Nabi, aku melihat tertulis di atas pintu syurga, sedekah itu mendapat pahala 10 sedekah yang sebanding dengannya. Makna sekali orang ni sedekah, dia mendapat 10 kali ganda. Sekali sedekah mendapat 10 kali ganda. Dan ditulis dekat situ pintu tu, dan pinjaman hutang itu pula mendapat pahala 18 kali ganda. Kan? Ini nak cerita ni, bagi hutang tu pahala banyak lah, tak? Tapi kena sabar banyak jugalah. Kan? Kalau bagi hutang orang tu bayar, senang dia. Kalau bagi hutang orang tu buat lambat-lambat, selama mana dia buat lambat-lambat, selama tu pahala dia. Kita rugi nampak rugi macam rugi harta tu je lah. Tapi kalau kita niat kita betul, kan, memang kalau kita pun tahu orang yang hutang tu memang susah, memang tak boleh bayar, kita nak paksa macam memang dia tak mampu nak bayar, kita buat redha, Allah akan buka bagi kita pintu rezeki yang lain. Dah lah pahala terus menerus, lepas tu dibukanya pintu rezeki yang lain. Nah ini, lepas tu orang bagi hutang ni baguslah, banyak kelebihan dia dapat, cuma kena sabar. Ada pun orang yang berhutang, dia bertanggungjawab melangsaikan hutang tersebut. Kalau tidak, pahala yang kita buat, orang yang berhutang ni buat, tak bayar hutang ni, pahala ibadat, akhirnya kena bayar kepada tuan yang punya hutang tadi, tuan yang punya harta tadi, kena bayar. Macam tu juga rumah sewa, rumah kita duduk dah, kita tak bayar ke dah? Kita buat ibadat kat rumah tu, kita ingat kita lah baguslah kita kan, buat ibadat, baca Quran, yang dapat pahala tu tuan yang empunya rumah tu yang dapat pahala. Tuan yang empunya rumah yang dapat pahala, pasal kita tak bayar hutang dia. Ibadat sah dalam mazhab Syafi'i, ibadat sah tapi pahala tak ada. Pahala cerita lain, sah tak sah cerita lain. Lepas tu rumah sewa kan, ada orang tak nak bayar, dia buat ibadat lah apa semua dah, yang tu tuan rumah dapat pahala tu. Lepas tu jangan kita mudah-mudah dengan bab harta ini. Pastikan harta ni harta yang halal. Yang kedua, kalau kita ni ada kemampuan, boleh bantu orang, sama ada dengan sedekah jariah, sedekah biasa, sedekah jariah, ataupun dengan pinjaman. Kalau kita tak mampu, kita perlu pula meminjam kepada orang lain, pastikan ketika kita pinjam itu memang kita memerlukan duit ataupun benda tu, dan kita mesti betul-betul berazam untuk membayar. Lepas tu dalam sebuah hadis diceritakan, disebut kalau seseorang ni dia pinjam sesuatu harta dengan niat dia memang betul-betul nak bayar, maka Allah akan permudahkan dia untuk membayar hutang tersebut. Tapi kalau dia waktu dia pinjam itu memang dia nak menipu dah, memang dia tak nak bayar, memang dia payahlah nak bayar tu. Orang yang mempunyai harta tu rugi ke? Nampak dari segi kira-kira dunia macam rugi lah, tak? Kira-kira dunia macam rugi, tapi sebenarnya kalau orang tu faham, sebenarnya tak rugi pun, sebab pahala berpanjangan, kemudian harta yang kita beri ni diganti oleh Allah dengan harta-harta yang lain yang berlipat kali ganda. Jadi cukup sekadar tu. InsyaAllah kita bertemu pada waktu yang akan datang, sama-sama kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.